Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dalam Berita Pagi Sarawak. Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dimansyorkan sebagai penaung utama Persekutuan Pengangkap Malaysia. Menurut siaran media Jabatan Penerangan Sarawak, istiadat pemasyuran berlangsung semasa sesi kunjungan hormat persekutuan berkenaan terhadap Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi di Astana Negeri Kuching. Pemasyuran beliau sebagai penaung utama Persekutuan Pengangkap Malaysia adalah selaras dengan Perkara 11-2 Dasar Pertubuhan dan Peraturan Persatuan Pengangkap Malaysia. Semasa kunjungan itu, Ketua Pengangkap Malaysia Major Jeneral Besara Profesor Datuk Dr. Muhammad Zain Bidin turut menyempurnakan istiadat pengurniaan bintang semangat padi kelas pertama emas kepada Yang di-Pertuan Negeri. Untuk rekod, Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi pernah menyandang jawatan sebagai pengerusi Persekutuan Pengangkap Kuching bermula dari tahun 1974 hingga 1992 dan Ketua Pesuruhjaya Pengangkap Sarawak dari 1993 hingga 2009. Kerajaan negeri akan membuat penilaian teknikal pesawat-pesawat yang sesuai untuk dioperasikan selepas proses ambil alih Maswing selesai tahun ini. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin, meliputi kajian terhadap kesesuaian jenis pesawat dengan landasan lapangan terbang sedia ada di seluruh Sarawak. Katanya, Sarawak memerlukan pesawat yang boleh beroperasi dalam lingkungan jarak lebih 2 jam yang selesa dengan kos operasi yang rendah. Meskipun saiz lebih kecil berbanding pesawat komersial lain, Sarawak sebenarnya memerlukan jumlah kekerapan penerbangan. Datuk Seri Lee berkata demikian selepas menerima ketibaan pesawat Comac ARJ-21 Advanced Regional Jet yang tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching dari ibu negara. Beliau turut mendapat maklum balas positif dari penumpang dan juruterbang tentang keupayaan dan keselesaan pesawat yang telah beroperasi 10 tahun di China itu. I think this is sort of jet will be very useful for our region here because I was briefed just now that this jet can fly a distance of 2,000 nautical miles and this within about 2.5 hours. So here actually within Sarawak and Sabah, that is just nice. And even with Indonesia, with Nusantara, Pontianak, and even to KL. Mempunyai sehingga 97 tempat duduk, pesawat berkuasa jet ini adalah lebih selesa dan pantas berbanding pesawat jenis ATR-72 yang dioperasikan Maswings. Buat masa ini, pesawat tersebut dioperasikan oleh sebuah syarikat penerbangan Indonesia bagi penerbangan Jakarta ke Kuala Lumpur, Johor Bahru dan Bali dengan tempahan sehingga 60 buah lagi bagi menampung permintaan yang meningkat. Pemberian satu pencen tertinggi kepada bekas ahli politik yang pernah memegang lebih satu jawatan dilihat lebih munasabah malah dapat mengurangkan beban kewangan kerajaan. Presiden Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPEX, Datuk Dr. Adnan Mat berkata, langkah itu wajar berikutan terdapat wakil rakyat yang menerima pencen untuk setiap jawatan sepanjang perkhidmatan. Menurut Datuk Dr. Adnan, QPEX mencalonkan sekiranya ada di antara wakil rakyat yang menyandang jawatan sebagai menteri atau timbalan menteri tidak sewajarnya untuk menerima pencen bagi ahli parlimen atau ahli Dewan Undangan Negeri lagi. Pilihan tertinggi sebagai menghargai perkhidmatan mereka, tetapi secara moralnya hendaklah satu daripada semua yang mereka ada. Datuk Dr. Adnan berkata demikian pada sidang media selepas majlis perjumpaan QPEX bersama staf Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS di Arena Gemilang, Deta UNIMAS, Kota Semarahan. Sementara itu, Datuk Dr. Adnan memberitahu QPEX terbuka mencari mekanisme terbaik dalam skim pencen perkhidmatan awam. Beberapa siri penglibatan membabitkan semua peringkat klasifikasi skim perkhidmatan diadakan bagi memberi peluang untuk menyampaikan pandangan mereka. Sebab mereka yang lebih faham skim mereka lebih tahu bagaimana penambahbaikan yang mereka nak buat. Jadi maknanya semua engagement ini telah pun dibuat oleh QPEX dengan Jabatan Perkhidmatan Awam. Pandangan kami telah kami suarakan, telah kami utarakan penambahbaikan terserah pada kerajaan.
Menurut Datuk Dr. Adnan lagi, 3 agensi menjaga kebajikan pekerja iaitu Kumpulan Wang Persaraan KWAP dan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP dan Pertubuhan Keselamatan Sosial KRESO akan membentangkan cadangan pembaikan skim pencen kepada kerajaan bagi menggantikan skim sedia ada. Dedahnya perkara itu dimaklumkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam JPA bahawa 2 cadangan akan dibentangkan oleh KWAP dan KWSP pada Isnin ini diikuti oleh Perkeso pada Jumaat depan. Jelasnya lagi, QPEX juga akan meneliti cadangan tersebut sekiranya lebih baik daripada skim tetap dan pencen yang sedia ada sekarang. Skuad Dron dan Radio Kecemasan Sarawak, REDS, memohon untuk menjadi rakan jawatan kuasa pengurusan bencana negeri JPBN dalam usaha membantu bila dan di mana ia diperlukan sekiranya berlaku sebarang bencana. Menurut Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Sarawak, Datuk Khairuddin Rahman, REDS telah banyak membantu pihaknya dari segi komunikasi radio dan penggunaan drone dalam operasi mencari dan menyelamat. Jelasnya, komunikasi radio sangat membantu untuk menjangkau banyak kawasan pedalaman yang belum mempunyai liputan selular. Datuk Khairuddin selaku penasihat REDS berkata demikian selepas melakukan kunjungan hormat terhadap Timbalan Premier Datuk Ahmad Douglas Uga Embas merangkap pengerusi JBPN di Kuching. Tambah beliau, kunjungan hormat itu bagi memberi taklimat kepada Datuk Ahmad Douglas tentang peranan dan fungsi REDS. Ia juga bagi mendapatkan persetujuan beliau untuk menjadi penaung REDS bagi membolehkannya beroperasi dengan lebih efisien dan efektif. Duta Kebudayaan Cilik dari Sarawak, Dian Das Louis, 8 tahun atau lebih dikenali sebagai Little Borneo Birdie, sudah bersedia untuk terbang ke California, Amerika Syarikat menjelang akhir Jun ini. Beliau yang akan membawakan tarian ngajat terpilih mewakili Malaysia ke Kejohanan Seni Persembahan Sedunia ke-27 di Long Beach, California. Menurut bapanya, Louis Lansam, pertandingan itu akan berlangsung dari 1 hingga 5 Julai ini, manakala penyampaian pingat akan diadakan sehari kemudian. Dion bersama bapa dan ibunya, Edina Lanying, mengadakan kunjungan hormat ke atas Timbalan Premier Datuk Ahmad Douglas Uga Embas di pejabatnya di Kuching. Beliau layak ke kejohanan dunia berkenaan selepas memenangi pingat emas pada pertandingan akhir Kejohanan Seni Persembahan Malaysia yang berlangsung di Kuala Lumpur pada 27 Januari lalu. Jasad mendiang Sarjan Jonathan Lambet yang lemas dalam tragedi bot karam di Sungai Batang Baleh di Kapit pada 7 Mac lalu telah selamat dikebumikan di tanah perkuburan Christian Saint Teresa Jalan Bau pagi semalam. Menurut kenyataan di laman rasmi Polis Kontingen Sarawak di Facebook, jenazah mendiang telah disemayangkan di Gereja Saint Teresa sebelum diusung oleh pegawai rendah polis sebagai tanda penghormatan terakhir. Turut hadir semasa upacara tersebut ialah Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Manca Atta, Ketua-Ketua Jabatan Ibu Pejabat Kontingen APK Sarawak, Ketua Polis Daerah, Pegawai Kanan dan anggota polis serta seluruh ahli keluarga mendiang. Berita Pagi Sarawak berakhir di sini. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.